Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan teruskan dengan bab 2, sistem saraf. Baik, jadi untuk bab 2 dan seterusnya, kita pembelajarannya memang bab 2 sampai habis, pembelajarannya memang bersifat teknikal dan fakta, yang mana cara nak belajar fiziologi tingkah laku ni tidak lain dan tidak bukan memang anda perlu menghafal. Anda perlu faham dan anda perlu menghafal. Dan slides yang saya sediakan adalah sangat ringkas yang hanya bertujuan untuk sebagai guidance secara asas untuk anda faham apa yang anda perlu faham dalam topik ni. Dia tidak pergi detail, dia hanya orang kata very basic, tetapi saya galakkan anda untuk membaca lebih. Anda cari video, anda buat anda baca buku teks, anda baca jurnal untuk memahami dengan lebih lanjut. Cuma untuk slides ataupun pelajaran saya hanya menyediakan framework dekat mana yang kita perlu membaca dan yang mana kita tidak perlu. Okay? So kita akan pembelajaran ini dia bersifat dua hala. Anda pun belajar dan anda mencari dan saya menyediakan framework tersebut. Okey. Sistem saraf manusia terdiri daripada sel-sel. Satu sel mempunyai satu nukleus. Nukleus ada bahan genetik, kita panggil asid deoksiribonukleik. Ada mitokondria pula berfungsi melaksanakan tindak balas kimia untuk hasilkan tenaga bagi sel. Okay? Dan ribosom pula tempat bagi sintesis protein. Okay. Manusia mempunyai beribu jenis sel yang berbeza. Setiap sel mempunyai tempat tersendiri dan dia ada fungsi-fungsi tersendiri. Okay. Dua benda yang anda perlu tahu bila anda belajar fiziologi ni, pertama, rupa benda tu macam mana. Maknanya kalau anda boleh lukis benda tu dan anda boleh label, maksudnya anda dah 50% anda dah boleh faham. Kedua, anda tahu dia punya fungsi. Okay? Jadi untuk degree itu yang penting. Maknanya anda tahu rupa dia macam mana, anda boleh label benda tu kat mana dan fungsi dia anda tahu, itu cukup untuk tahap pembelajaran anda. Okay? Okey. So kita tengok kepada struktur asas sel haiwan. Kalau kita tengok dekat sini, antara yang penting adalah pertama cytoplasma. Cytoplasma ni bahagian yang paling dekat sini, paling luas sekali dekat sini. Mitokondria tu. Mitokondria ni dekat sini. Cell membrane luar ni dan juga nukleus. Dekat sini. Nukleus ni kata dia punya engine dia lah. Itu yang penting untuk memahami struktur asas sel haiwan. Jadi bila ada sahaja gambar raja macam ni, saya galakkan anda untuk menghafal dan anda boleh cuba label sendiri. Okay. So kerja rumah yang akan ada juga dalam anda punya link Google Docs nanti adalah Google Forms, bukan Google Docs. Nyatakan fungsi-fungsi utama bagi sel-sel berikut. Sel membrane, cytoplasm, mitokondria dan juga nukleus. Okey, neuron. Sel-sel dalam saraf kita sebut sebagai neuron. Neuron ini rupa dia adalah struktur yang panjang dengan badan sel yang menonjol kepada satu bentuk yang agak panjang yang dikenali sebagai akson dan juga beberapa struktur pendek dikenali sebagai dendrit. So kalau kita tengok gambar rajah ni, ini struktur neuron, dia ada akson ni dan juga yang macam ujung-ujung, yang macam akar ni kita panggil dendrit. Neuron ialah sel tunggal yang terdiri daripada akson dan dendrit yang mengandungi sitoplasma. Otak manusia mempunyai lebih 15 bilion neuron. Membrane sel ialah sekatan luar bagi neuron.
bersifat separa telap, membenarkan kemasukan berbagai ion yang bercas elektrik daripada luar ke dalam dan sebaliknya. Okay. So membrane cell ni orang kata dia punya protector, dia punya orang kata apa, guard, security guard ataupun dia punya pak guard dia. Dia yang membenarkan ion cas elektrik yang macam mana yang boleh masuk dan yang tak boleh masuk. So dia jaga keluar masuk semua, dia jaga. Okay. So kalau kita tengok, ni dia punya cell body dia, punya body cell. Okay, kat sini dia punya cell membrane. Ni dia punya, saya kata cell membrane ni pak guard dia tadi. Dia yang mengawal ion mana yang boleh masuk, yang tak boleh masuk. Okay, axon ni, dendrit yang macam akar ni, dan terminal buttons yang macam toge ni, yang macam toge ni, kita panggil terminal buttons. Okey, jadi anda perlu menerangkan fungsi setiap struktur neuron berikut. Badan sel atau soma, dendrit, akson, button terminal, anda cari fungsi dia. Okay? So ini sebahagian daripada penilaian berterusan untuk kursus ini. Okey, akson dengan dendrit ni secara anatomi mereka sudah berbeza. Okay? Seperti kita tengok dalam gambar rajah tadi tu. Okay, so apa perbezaan dia? Pertama, akson, kebanyakan neuron mempunyai satu akson. Terdapat juga beberapa neuron yang ada dua akson. Ada neuron yang tidak mempunyai akson. Soma bercantum atau bertemu terus dengan sel yang lain. Okay. Tetapi dendrit, neuron mempunyai banyak dendrit. Jadi akson ni sama ada dia ada satu atau ada dua, ataupun dia tak ada langsung. Tetapi dendrit ni dia memang banyak. Okay. Akson berbagai saiz daripada sekecil-kecil 1 meter hingga lebih panjang. Dendrit pula selalunya lebih pendek daripada akson. Kadang-kadang terdapat satu dendrit yang panjang dan bercabang-cabang. Okay, so daripada saiz juga berbeza. Ketiga, bagi akson, garis pusat selalunya tekal di sepanjang akson. Bagi dendrit, garis pusat selalunya menirus arah hujung dendrit. Okay. Jadi dari sudut dia punya shape dia juga berbeza. Khususnya macam mana dia punya garis pusat dia. Keempat, akson yang agak berbeza bagi neuron-neuron yang besar bercantum dengan soma pada bonjolan yang dikenali sebagai puncak akson. Dendrit pula dia tidak ada puncak. Bagi akson, cabang-cabang selalunya berada pada sudut tepat dengan batang utama akson. Bagi dendrit, cabang-cabang selalunya terletak pada sudut tirus. Akson lebih kerap dibaluti dengan milin. Dendrit tidak dibaluti dengan milin. Akson selalunya mempunyai sedikit ribosom atai, tidak ada langsung. Akson selalunya mempunyai sedikit ribosom atau tidak ada langsung. Okey, dan dendrit biasanya terdapat ribosom. Okey. Kita tengok tadi dalam ribosom ni apa? Ribosom ni adalah tempat sintesis protein. Okey. Untuk melihat jenis-jenis neuron, kita melihat berdasarkan dua perspektif. Perspektif pertama adalah berdasarkan anatomi dan kedua adalah berdasarkan fungsi. Seperti saya katakan tadi, apa-apa pun dalam bidang fisiologi ini, kita melihat anatomi dia bagaimana, kita melihat fungsi dia bagaimana. Okey. Kita tengok dulu dari sudut anatomi. Yang pertama adalah kita belajar neuron unipolar ataupun neuron satu kutub. So gambar dah dekat bawah ni, dia adalah neuron unipolar. Okey. Kalau tengok neuron unipolar ini, dia hanya ada satu batang saja. Dia tak terpisah macam neuron bipolar ni, dia terpisah dengan sel soma ni kan. Okey. So kalau unipolar ni dia di satu batang begini. Okey. Kedua-dua akson dan dendrit dihubungkan dengan soma. Okay. So dendrit dekat ujung ni kan. So akson dia dekat sini, dia dihubungkan dengan soma. Okay. Soma dia dekat sini.
Akson dihubungkan dengan secara langsung dengan dendrit. Maksudnya dendrit dengan akson ni dia berhubungan secara langsung. Dia macam satu batang yang sama. Okay. Arah konduksi daripada dendrit ke akson. So arah dia daripada sini ke sini mengikut arah arrow ni. Kebanyakannya terdapat dalam saraf yang terima informasi sensori, terutama kulit untuk dihantar ke otak dan bahagian spinal. Terdapat banyak dalam sistem somatosensori. Okay. Baik. Yang ni pula adalah neuron duipolar ataupun bipolar, gambar yang ke atas ni. Okay. Okay. Kat sini satu akson dan juga dendrit di kedua-dua penghujung soma. Okay. So dekat dia dibahagi, dia tak satu batang macam ni, tetapi akson dengan dendrit bahagian sini. Dia ada dekat bahagian sini. Dan dia bukan satu batang seperti dekat unipolar tadi. Okay. Dendrit bagi neuron jenis ini terletak di luar sistem saraf pusat dan menerima informasi daripada sel-sel khusus yang mengesan rangsangan daripada persekitaran. Akson hantar mesej tersebut ke sistem saraf pusat, kebanyakan terdapat di sistem deria yang melibatkan penglihatan, pendengaran dan juga keseimbangan. Okay. So anda kalau boleh anda tahu macam mana rupa apa beza unipolar neuron dengan bipolar neuron. Ini bukan bipolar disorder, ini bipolar neuron. Okay. Kalau tadi kita melihat dari sudut anatomi, sekarang kita melihat dari sudut fungsi. Okay. Bagi neuron penerima kita panggil dia reseptor. Okay. Reseptor ini sangat sensitif dengan cahaya, bunyi, sentuhan dan bahan kimia. Okay. Reseptor ni kita panggil sebagai orang yang penerima mesej. Okay. Setiap penerima hanya sensitif terhadap satu jenis rangsangan sahaja dan kurang sensitif kepada rangsangan yang lain. Contohnya, molekul bahan kimia dapat merangsang penerima olfactory dalam hidung tetapi tidak penerima dalam mata. Okay. Okay. Neuron motor menerima daripada sel-sel lain dan dihantar ke impuls ke otot. Neuron motor menerima daripada sel-sel lain dan hantar impuls ke otot atau kelenjar endokrin dan memulakan pengecutan. Interneuron pula menghubungkan satu neuron dengan neuron yang lain. Interneuron menerima pengujaan daripada satu atau lebih neuron penghantar dan daripada interneuron lain dan hantar informasi kepada satu atau lebih neuron motor. Lebih daripada 90% interneuron dalam sistem saraf manusia. Okay, so reseptor kita panggil neuron penerima. Maknanya dia penerima mesej. Neuron motor dia terima daripada sel-sel lain dan dia hantar impuls ke otot atau kelenjar endokrin dan memulakan pengecutan. Interneuron pula menghubungkan antara satu neuron dengan satu neuron yang lain. Okay, ini dia punya gambar rajah dia. Kalau kita tengok, okay, ini neuron motor. Okay, ini interneuron yang menghubungkan tadi tu. Okay. Selain neuron, komponen utama dalam saraf ialah glia, sel-sel glia. Okay, bukan gila, glia. Glia kecil berbanding neuron tetapi 10 kali ganda lebih banyak. Okay. Glia hanya membantu neuron mengawal tingkah laku. Sel glia mengelilingi neuron dan memastikan neuron berada pada tempatnya. Juga mengawal bekalan bahan-bahan kimia yang diperlukan neuron untuk proses pertukaran mesej dengan neuron yang lain. Okey. Glia ni orang kata analogi dia macam isteri kepada neuron ni ataupun dia pasangan dia. Dia sebenarnya dia pembantu. Dia mengelilingi neuron, dia memastikan neuron ni berada pada tempat dia, dia kawal bahan-bahan kimia diperlukan oleh neuron, dia diperlukan untuk proses tukar mesej. So dia macam dia membantu neuron ni atau dia membantu suami dia ni untuk buat kerja yang utama. So dia macam orang kata apa,
Dia settlekan kerja-kerja rumah, dia settlekan makan, masak, nak makan apa, anak nangis, anak tidur, suami dia buat kerja. So dia memastikan neuron ni boleh buat kerja. Glia juga memusnahkan dan mengeluarkan neuron-neuron yang telah rosak atau musnah akibat kesederaan atau mati kerana usia yang tua. So glia ni dia macam ikhlas betul ni. Dia betul-betul nak memastikan neuron ni boleh buat kerja. Neuron-neuron yang dah mati ataupun dah rosak sebab dah tua sangat, dia siap boleh keluarkan, dia boleh musnahkan dan dia boleh membentuk satu proses untuk menggantikan dengan neuron yang baru. Okay. 4 fungsi glia. Pertama adalah oligodendroglia, menyediakan sokongan untuk akson dan hasilkan lapisan mielin yang menebat kebanyakan akson daripada satu dengan yang lain. Mielin terdiri daripada lipid 70 hingga 80% dan protein 20 hingga 30%. Fungsi yang kedua adalah astroglia. Astroglia ni adalah sel binatang yang membungkus sekeliling salur darah. Dia juga membungkus sekeliling neuron. Dia mengangkut bahan-bahan kimia untuk neuron dan pegang neuron pada tempatnya. Kalau ada neuron yang mati, dia akan mengelilingi dan buang, dan dia menggantikan dengan satu proses yang dinamakan dengan fagositosis. Okey, kalau anda nak tahu apa itu fagositosis, anda perlu Google, anda perlu cari sendiri. Fungsi ketiga adalah mikroglia. Dia berperanan sebagai fagosit ataupun sel pemakan bersama astroglia. Dan glia radial, dia membantu migrasi neuron dan pertumbuhan akson dan dendrit semasa perkembangan embrio. Okey, impuls saraf adalah cahaya, bunyi, sentuhan dan haba. Adalah rangsangan yang dapat merangsang organ deria untuk menghantar impal melalui saraf. Impal boleh diterangkan sebagai pergerakan arus elektrik dan perubahan kimia. Rangsangan yang kuat seperti bunyi bom meletup boleh menyebabkan sehingga 100 impal sesaat yang dibawa daripada telinga ke otak. Okey. So, apa-apa rangsangan yang kita dapat melalui organ deria kita, maksudnya bunyi, sentuhan, haba, dia akan hantar impuls dalam bentuk yang boleh dianalogikan sebagai arus elektrik. So apa-apa saja yang kita dengar, kita sentuh, dia akan hantar impuls dalam badan kita dalam bentuk-bentuk yang seolah-olah seperti tenaga-tenaga elektrik. Okey, so itu sahaja untuk bab yang kedua. Jadi kita akan teruskan dengan bab ketiga, sinap ataupun synapse. So setakat itu saja. Assalamualaikum.